Allahu Akbar. إلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk dapat bertemu pada malam ini. Alhamdulillah juga tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dalam keadaan sihat. Kita masih lagi dapat menangani masalah-masalah kehidupan kita dengan baik. Itu semua tuan-tuan adalah rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak boleh selesaikan masalah pun sebenarnya. Apa yang berlaku terhadap kehidupan kita ni, semuanya penyelesaiannya adalah daripada Allah yang memudahkan urusan kehidupan kita sampai ke hari ini tuan-tuan. Baik, jadi malam ni tuan-tuan, kita akan bermula pada ayat yang ke-268, masih lagi dalam surah Al-Baqarah juzuk 3. Ayat 268, muka surat yang ke-35 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kita ambil sedikit tajwid, tuan-tuan ni hukum tajwidnya. Asy-syaitanu, kita ambil satu ayat ni. Ya'idukumul faqra. Semua huruf qaf yang mati dalam Quran hukum dia qalqalah, qalqalah. Jadi bila qalqalah tu dia mesti ada bunyi detakkan suara, faqa. Kalau huruf qaf mati dia mesti bunyi faqa tu. Kalau tak ada qa tu, itu bacaan tu salah lah tu, sebab tak ada qalqalah. Wa ya'murukum bil fahsya. Jadi hukum asas dalam tajwid ni ada dua huruf yang mengeluarkan hukum asas. Hukum mim mati dan nun mati. Kalau ada mim mati mesti ada hukum. Itu juga kalau nun mati mesti ada hukum. Di sini mim mati ni. Mim mati bertemu dengan ba, hukum dia ikhfa syafawi. Kita kena dengung kan. Ikhfa syafawi ni dengung dalam kadar 2 harakat. Kalau tak tahu hukum pun tak apa tuan-tuan, yang penting baca yang betul. Daripada tanya semua betul. Ini idgham ma'al gunnah, ini idgham bila gunnah, ini ma faraq, tapi baca salah. Tak boleh pakai itu dah. Biarlah baca betul, tanya apalah berdengung ni, ontah Ustaz, tapi memang berdengung lah, yang itu lagi baik sebenarnya. Jadi semua mim yang mati, tak ada tanda mati ke atas mim tu kena dengungan macam ni. Ya merukum mim ni mati. Di atas mim ni tak ada tanda mati. Makna mim ni kena dengungan. Jadi kalau tak tahu pun hukum ikhfa syafi'i pun tu tengok. Kaedah penulisan Rasam Osmani ni membantu kita membaca dengan betul. Antara kaedahnya, setiap mim yang mati, jikalau tiada tanda mati di atasnya. Tanda mati yang macam ni tu. Macam kepala ha tu kan. Tak ada tanda itu dibaca dengung macam ni. Wa ya'murukum bil fahsya. Bil fahsya itu mat wajib. Mat wajib syai. Kok kita berhenti dia jadi ma'aril sukun lah. Boleh lanjut dan sampai 6 harakat. Kalau tidak sampai 5 harakat ya. Kan? Bil fahsya boleh baca 4 harakat, boleh baca 5 harakat, boleh baca 6 harakat kat situ. Wallahu ya'idukum. Satu lagi mim mati, kita kena dengungan sebab mim tu tak ada tanda mati ke atas. 2 harakat. 2 harakat maknanya 2 gerakan jari. Ya'idu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Maghfiratan minhu baris 2. Satu lagi keluar hukum. Semua baris 2 dia akan keluarkan hukum. Sama ada baris 2 di atas, atau baris 2 di bawah, atau baris 2 di depan. Dalam kes ni baris 2 di atas. Baris 2 tu kalau tuan-tuan tengok, baris di atas itu agak ke kanan sikit. Baris bawah tu agak ke kiri sikit. Dia menyereng, dia tak sama, dia tak selari. Kalau tuan-tuan jumpa baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, dia tak selari macam ni kedudukan barisnya, maka tanda itu kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini di hadapannya huruf mim, maknanya kena dengung. Kalau jumpa baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, kedudukan barisnya sama, selari. Yang itu dibaca tanpa dengung. Yang ini kena dengung sebab dia mengereng kan, dia tak sama luih. Maghfiratan minhu wa fadla.
Minhu, tuan tengok nun tu. Semua nun yang mati, jikalau ada tanda mati di atasnya, tidak boleh didengungkan. Ini izhar syafawi, izhar halqi. Kena baca minhu wa fadla. Asalnya wa fadlan. Semua huruf yang bagi dua di atas, bila kita berhentian, kita kena buang satu baris. Fadlan jadi fadla. Apa lagi? Amwatan jadi amwata. Macam ni. Wallahu wasi'un alim. Alim tu ma'arid sukun, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Itu sedikit dari sudut ilmu tajwid. Jadi kita baca Quran tuan-tuan wajib bertajwid. So kita kena perbaikilah ilmu tajwid tu, sampai kita seboleh yang mungkin lah, insya-Allah. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsirannya. Adapun syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedang Allah menjanjikan kepada kamu keampunan daripadanya dan juga kurnia. Allah maha luas kurnianya lagi mengetahui. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, kita tengok sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu maksud ayat ni. Jadi ayat 268 tu maksudnya Allah Ta'ala sebut di sini, syaitan tu selalu menjanjikan kat kita kemiskinan dan dia suruh kita buat jahat, buat benda yang mungkar, yang keji. Tapi Allah selalu menjanjikan kepada kita keampunan daripadanya dan kurniaan. Allah lagi maha luas kurnianya lagi mengetahui. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini, Allah menyatakan bahawa kerja syaitan itu mempertakuti orang yang membelanjakan hartanya untuk berzakat atau bersedekah dan menggoda perasaannya. Jika ia berbuat demikian, nescaya kelak akan menjadi papa dan miskin. Maka orang-orang kaya dan berkewajipan zakat, didapati setengahnya ada yang enggan mengeluarkan zakat, sebab ia telah ditakluki oleh syaitan yang mempertakut-takutkannya bahawa kelak akan menjadi papa atau miskin jika berzakat atau berderma. Ini kerja syaitan. Orang dah bersemangat nak keluar duit kan untuk berzakat, maka dibisikkan ke telinga orang-orang yang nak berzakat, bukan nak berzakat, berinfak. Infak maksud keluarkan sebagai harta. Orang tu dah bersemangat nak keluar harta atas jalan apa pun, sedekah ko, sumbangan ko, apa nama pula, zakat ko, semangat dah. Bila ada niat terdetik dalam jiwa manusia untuk infak harta, syaitan yang akan datang, dibisikkan sesuatu ke telinga kita, dibisikkan dalam hati kita. Dia takut-takutkan kita. Takutkan dengan apa? Dengan kemiskinan. Kau infak sekarang, kurang roto kau, anak-anak kau ramai. Memang sedekah tu elok tadi. Tapi kau kena tengok anak kau berapa orang. 8 orang. Tengok pula berapa yang bayar universiti. Bulan-bulan berapa kau nak bayar. Dikira kat kita. Kita lupa dikira kat kita. Anak kau 5 orang dah mesti, 3 orang yang dapat beasiswa, 2 orang tak dapat lagi. Tu kat universiti. Tak? Kat apa tu? Kat sekolah menengah tu 3 orang tu. Tiap hari nak belanja yo. Kata kau tak nak isi minyak kau buih longkang ke kata dia. Sumbik kita pun ayo juga kan, kita kira taklah pe bulan ni. Kita pun betul cakap kau tu. Tentu tak infak. Akhirnya kita pun ditakluk oleh syaitan. Ditakluk. Dipujuk kita, ditakut-takut kita.
Kalau paling tidak pun kau tak, syaitan ni dia cerdik kan, dia akan ikut rentak kita. Kau orang jahat memang kaki dosa, dibagi baju dosa yang banyak. Baju dosa. Makin jahat orang tu. Kau orang baik, dia jadi baik, dia pakai serban semua orang kita pula. Dia suruh kita semayang enggak? Kau semayang. Tapi dia masuk area, dia masuk sum'ah, dia masuk takabur dalam hati kita. Semayang tapi benda tu disuntik. Kau pun tidak pun, paling tidak pun syaitan ni mesti ada kesan kau jauh itu. Kau sampai tak boleh memberhentikan kita untuk infak, dia akan pastikan mengurangkan jumlah infak kita. Kita ada semangat ni bawa duit ni RM30 ni, kebetulan pula tahun apa ni, bulan 12 ni PM10 bagi pula 2,000 seorang, takkan RM30 tak boleh hulu ke masjid. Bersemangat nak bawa masjid RM30 tu. Dia tang rumah tu dia jolok-jolok banyak tu bang, banyak tu. Sebelum ni abang tak ingat kata, setiap pagi abang infak subuh RM10, RM10, bukan tak ada infak, kau infak. Tak payah banyak kita bagi 10 je tu. Banyak tu dia. Mula-mula kata jangan, dah selalu pun nak infak dah. Nia dah pek banyak sekali ni bawa lah makan anak-anak tu kat luar, tak payah infak dah tu. Kita pun semangat lagi, tak ada orang nak bagi ni, semangat ni. Alah bang, selalu dah bagi kita, bagilah RM5. Dia boleh RM30 jadi RM5 masuk dalam peti tu. Tu pun dia dah percaya dah. Tu dah kerja syaitan. Kan? Takut kita. Kemudian Allah menerangkan pula wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu menyuruh kamu berbuat kejahatan. Berkata Al-Kalbi dalam mentakwilkan ayat ini, tiap-tiap perkataan fahsya dalam Al-Quran yang artinya berbuat keji adalah dimaksudkan zina. Tuan-tuan jumpa yang fahsya dalam Quran semua maksud zina, kata Al-Kalbi, kecuali dalam ayat ini dimaksudkan berbuat lokek ataupun bakhil ataupun kedekut. Jadi fahsya kat sini dia suruh kamu jadi kedekut maksudnya, kata Al-Kalbi. Jadi sesudah syaitan itu mempertakutkan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah, lalu digodanya supaya berlaku lokek, bakhil dan kedekut. Dia suruh kita, dia takut-takut dari kita, kemudian disuruh kita jadi kedekut pula, bakhil pula. Jangan keluar harta. Itu kerja syaitan. Nabi sebut dalam hadis, inna lisyaitani lammatan bibni adam walil maliki lammah fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa amma lammatul malak fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq faman wajada zalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwas billahi minasyaitonir rajim summa qara asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini catat dalam tafsir Munir ni oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Maksud hadis ni tuan-tuan, sesungguhnya syaitan memiliki bisikan kepada anak cucu Adam, dan malaikat juga memiliki bisikan terhadap anak cucu Adam. Sebab tu saya ingat lagi masa Khidmat Ahmadi dulu, guru saya Haji Abdul Rahim Yusof kan, adik ipar kepada mantan mufti kita Murtada. Dia kata dalam diri kita ni ada dua hizib. Hizib ni mana? Dua kumpulan yang berperang. Satu dipanggil Hizbus Syaitan, kumpulan gerombolan syaitan-syaitan. Yang kedua Hizmul Malaikah, kumpulan malaikat. Dua-dua ni sering bergaduh, berperang, beramuk, nak tarik pemikiran dan jiwa manusia ni supaya mengikut. Bila kita mengikut kuatlah Hizbul Malaikah tu, kita jadi baik. Bila kita kalah kepada Hizbul Syaitan, kita akan jadi jahat. Sebab tu Nabi sebut, sesungguhnya syaitan memiliki bisikan kepada anak cucu Adam, dan malaikat juga memiliki bisikan terhadap anak cucu Adam. Ada dua dalam diri kita. Adapun bisikan syaitan
adalah berupa menjanjikan kejelekan dan mendustakan kebenaran. Kalau tuan-tuan terfikir benda buruk tu, ketahuilah itu confirm daripada syaitan. Sedangkan bisikan malaikat adalah merupakan menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan malaikat ini, maka ketahuilah bahawa itu tidak lain berasal daripada Allah. Yang baik-baik itu malaikat bisikkan, itu daripada Allah. Maka panjatkanlah puji syukur kepadanya. Namun jika ia mendapati yang lain, maksudnya bisikan syaitan yang jahat-jahat, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian beliau membacakan ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita tuan manusia, kita ada perasaan, kita ada hati, kita memahami. Kadang-kadang duduk-duduk masuk bisikan-bisikan tu. Ada bisikan yang buruk, ada bisikan yang baik. Yang buruk-buruk tu Nabi sebut, ketahuilah itu syaitan. Bila kita terbayang yang nak buat jahat, bodoh tak betul tu, cepat-cepat auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ikut lagi kan, kita tewas. Terbayang bisikan baik pula, cepat sahut seruan itu. Kalau kita tak cepat menyahut seruan itu, nanti bisikan syaitan akan ambil alih. Sebab itu guru-guru kita dalam bidang tasawuf menyebutkan apa? Selalu disebut. Saya ulang pada tuan-tuan, syukur kita pada Allah. Sebab apa? Kita boleh datang masjid, boleh datang surau, boleh tempatkan diri sebentar dalam majlis ilmu macam ni. Sebab apa? Bukan kita nak. Dah terdetiklah mati kita, malam ni tak cukup, ataupun nak pergi masjid dah. Itu seruan-seruan baik, confirm daripada malaikat. Dan seruan itu daripada Allah. Sebab itu Tok Guru sebut, kalau selalu ada seruan baik, kita menyahut seruan tu, bersyukurlah kepada Allah, kerana Allah Ta'ala masih lagi ingat kita, dibimbing kita, diajak kita ke masjid, diajak kita duduk majlis ilmu, diajak kita berselawat, diajak kita baca Quran. Malaikat dibisikkan, tetapi itu min Allah, daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala masih mengingat kita. Kita boleh buat kebaikan. Bayangkan orang-orang yang tak terfikir langsung nak semayang, tak ada bisikan kebaikan kat dia, yang ada bisikan keburukan datang daripada syaitan. Itu tanda Allah Ta'ala telah melupakan orang itu. Dia tak nak berserakah, dia tak nak pergi masjid, tak nak masuk majlis ilmu, nak marah orang yang kau. Itu semua bisikan-bisikan daripada syaitan. Dia pula tak pernah berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ikut bisikan tu, dia menyahut seruan itu, maka dia jadi orang yang jahat. Kita dapat bisikan baik, kita jadi orang baik sebab kita menyahut seruan itu. Sebab itu segera memuji Allah. Kalau terbayang benda tak baik tu tuan-tuan, cepet-cepetlah bertawuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung cepet-cepet kita daripada syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan duduk ya. Tiba-tiba duduk, nak azan dah. Nak mandi cepetlah kan, lambatlah pergi maghrib. Tu bisikan baik. Ada satu bisikan jahat pula. Lah bang, 10 minit lagi kata dia. Ambil lagi 10 minit lagi sampai kan masjid kan jauh benar pun tuan kata dia. Buang airnya kelepung jatuh dalam jamban tu dengar ke masjid kata dia. Tak ya kat 10. Yang itu yang dua tu jahat. Itu tu baik. Dia dah mulakan. Kok kita ikut nombor 2 tu kan, confirm kita akan lalai. Kita pun tak apa. Ambil gini. Kan? Kita pun ambil. Azan orang. Mandi copek bang tadi kan tak sompet kan, kok masbuk. Masjid okey yo. Dibisik lagi. Oh tu bang, abang kata poi lambat sikit yo, kan badan lotih tadi, rehatlah kejap. Masjid tu dia akan ada 10 minit sebelum komat tadi yo. Kan pandai setan. Pandai. Kita betul tadi yo. Kan? Pe tu sekarang masuk tandas. Saya semalam cerita kat mana, kat surau Kempu Juai tu. Masuk tandas, elok nak mandi wuduk sampai ditarik kita punya yang bawah tu, dibuka aluan bawah tu, tuan berak. Rumah tanya, bang tak pergi masjid kau? Nak tak berak lah tadi, tak ingat nak kau pergi masjid ni? Tak ada, memang itu dah kerja kita. Ia dimain-main ni kita. Kesudahan mana kita? Sembahyang ke rumah kita. Yo, saya jadi tuan-tuan sebenarnya, saya tersangkut kat Soman ni tuan ni. Tu yang lambat tadi tu. Saya sampai rumah 7.10. Terdetik tu.
7.10 tu belum boleh pergi sini lagi. Buku kitab pun tak mana-mana pergi kan. Kitab ni beg kuliah ni bertukar. Kitabnya 7.10 bang tu rumah. Ayah tak angkat lagi, nak angkat ke kursi roda. Badan ni borek 70-80 kilo. Kita slip disc lagi tu. Kan nak angkat daripada kereta satu kerja. Dah bawa kan tu nak angkat dekat katil lah. Dua kerja lain pula. Rumah tu sampai kat mana 7.10 lah. Ikut hati tadi telefon dia lah, tak apa nak bagi dah. Dia mikir-mikir macam-macam saya mikir tu. Ini setan ni sampai je orang wirid ni kan. Kan? Tak sampai dah ustaz, tak sampai dah kan kerja-kerja kan berlanggar pula kan. Saya mikir mungkinlah saya lawan ni, jangan macam tu, orang nunggu-nunggu kan tak datang pula kan. Latih akak tu masak tu kan. Kang pergi makan kosong ni pun masjid ni kan. Macam-macam sikit. Saya start kata pergi juga. Lambik sampai sini kan. Setan dia pandai. Sampai kita tak pergi, tak payah pergi dah. Saya dah main ke rumah dah latih tadi dia. Orang faham tu dia nak ngobat orang faham. Kan kita pun kita latih tadi ni. Tadi belum bawa Tuhan dengan kita. Semua nak capek ya. Hon kita hon orang. Sampai juga ke masjid yang rupa. Pandai tuan. Kok kita ikut langkah dia, memang kita akan tewas. Jadi kalau ada benda yang buruk-buruk tuan, capek-capeklah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kok tidak nanti kita kalah tuan. Confirm kita kalah. Kan? Jadi Nabi sebut kalau ada bisikan baik tu, capek-capek puji Allah. Sahut seruan tu. Tuhan ingat kita lagi. Dia suruh malaikat bisik agak orang tu, suruhlah dari masjid, suruhlah dari surau, suruhlah dari orang majlis ilmu, banyak pahala itu. Kita pun pergi, alhamdulillah. Puji Tuhan. Kalau ada bisikan buruk, tak payah pergi dah. Macam-macam yang buruk-buruk tu capek. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita lawan bisikan tu. Kalau kita ikut tuan-tuan, maka kita akan mendapat kerugian kerana menjadi pengikut kepada syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Itulah langkah dia. Sikit dia menasihatkan kita dengan nasihat-nasihat yang tak betul lah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedang Allah menjanjikan kepada kamu keampunan daripadanya dan juga kurnia. Allah Maha luas kurnianya lagi mengetahui. Yakni Allah mengampunkan dosa kamu dan memberi kurnia berupa rezeki yang bermanfaat di dunia sebagaimana keampunan di akhirat. Allah mempunyai kurnia yang luas, boleh mengkayakan dan memberi peninggalan, lagi mengetahui, yakni tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisinya. Manusia tak layak kerakut, sebab manusia tak ada roto. Roto-roto yang ada tu roto Allah. Dia bagi kat kita. Allah bagi kat kita, tak pernah berkira pun. Jangan pula kita berkira nak bagi pada orang. Lebih-lebih lagi orang tu adalah mak ayah kita, kaum kerabat kita. Pada ketika kita boleh memberi, kita berilah. Sebab kalau kita kerakut, siapa kita nak kerakut? Roto pun orang bagi. Allah Ta'ala yang beri pada kita. Jadi kita doa, mudah-mudahan bila kita infak harta, macam mana mudah Allah Ta'ala beri harta pada kita, mudah-mudahan lebih bertambah mudah lagi Allah Ta'ala nak beri harta, sebab kita memudahkan urusan orang lain, kita bantu orang-orang yang memerlukan. Jadi kita kena faham macam tu tuan-tuan. Kalau kita rasa harta tu kita punya, itu yang kita boleh kita simpan tu. Latih dan mencari tu dia. Dan yang usaha. Sebab itu saya selalu baca ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu harta milik kamu, fa huwa yakhlifuh, Allah nanti akan menggantikannya balik. Kita keluar, Tuhan ganti balik. Bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah. Wa huwa khairur raziqin. Dialah Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Suatu hadis yang masyhur selalu kita jumpa ni. Saya selalu baca hadis ni. Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini selalu saya baca. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tuan-tuan masih ingat saya selalu sebut ni.
Tiada hari di mana para hamba berada kecuali ada 2 malaikat yang turun. Setiap hari, di waktu pagi, ma min yaumin yusbihu fihi ibad ni, tak adalah hamba tu berada pada setiap waktu pagi. Pagi terbangun tidur, melainkan setiap pagi Allah Ta'ala hantar 2 orang malaikat. Malakan yanzilani, 2 malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma, seorang daripada malaikat yang berdua tu cakap, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah ganti kepada orang yang mengeluarkan hartanya atas jalan infak. Malaikat minta pada Allah, orang yang infak harta ni minta Allah Ta'ala ganti balik kata dia. Siapa doa tu? Malaikat. Makhluk yang tak pernah melakukan dosa dan maksiat pada Allah. Dia doa untuk kita. Untuk siapa? Orang yang infak harta. Jadi kalau kita nak didoakan oleh malaikat, kita infak harta kita. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua, ini saya sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Saya sebut dulu apa? Talafa, bukan talapia. Kan itu sebut tu. Kalau talapia maksudnya, ya Allah, ya Tuanku, berilah ikan talapia ke orang kodokut tu. Tak apa, kodokut dapat ikan talapia. Ini maksud binasakanlah harta kepada orang yang kikir dan tidak mahu berinfak. Malaikat doa orang yang tak mau infak ni, ya Allah, binasakan hartanya. Binasakan hartanya. Jadi orang-orang yang boleh berinfak tu sebenarnya adalah orang-orang yang mengundang rezeki daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut apa tu? Dia boleh jadi blur, boleh lupa kan, selalu baca ayat tu. Apa ayat ya Tuan? Kalau kita kufur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur daripada nikmat yang Tuhan beri, la azidannakum. Kalau kita ngaji bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut la azidannakum, ada nun taukid tu. Nun takkid tu menguatkan. Orang tu bersyukur dengan dia boleh infak harta dia, nescaya aku betul-betul akan tambah harta dia tu. Wala in kafartum, kalau dia kodakut, dia kufur, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sebut azab aku amat pedih. Salah satu daripada tanda bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki, iaitu kita boleh kongsikan dengan orang lain, boleh keluarkan untuk orang-orang yang memerlukan. Itu tanda kita syukur pada Allah. Satu, kita gunakan harta tu sebaik mungkin, itu tanda kita bersyukur. Dua, kita boleh kongsikan dengan orang ramai, orang yang memerlukan, infak harta tu kan. Itu pun salah satu tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak bersyukur dengan pemberian harta tu, nanti Allah Ta'ala akan tarik. Nak kekalkan harta, cara dia bersyukur. Di antara cara bersyukur dengan harta, iaitu kita infak. Sebab itu Nabi sebut, wa bisyukri tadumun ni'am. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dan dengan bersyukur kepada Allah akan mengekalkan harta kita. Kekal. Kita beri kan habis? Tak, Tuhan akan gantikan balik. Allah Ta'ala akan gantikan. Itu ayat yang ke-268 tuan-tuan. Ayat yang ke-268. Kita masuk lagi ayat yang ke-269 insya-Allah. Ada satu hadis, nak khabar bosai fadilat orang-orang yang infak ni. Kan ada satu hadis Nabi sebut, maksud dia dongki tak boleh. Tak boleh dongki. Saya ambil mafhum dongki dengan orang tak boleh. Tapi Allah Ta'ala haruskan dongki. Ada matan hadis banyak-banyak. Antara dongki yang Tuhan haruskan, dongki tak boleh. Allah Ta'ala larang manusia hasad. Kecuali ada di antaranya satu, orang yang Allah Ta'ala berikan dia harta dan dia infakkan hartanya pada jalan Tuhan. Banyak dia infakkan. Kita pun dongki. Dongki bukan kata macam ni, ya Allah, ya Tuanku, banyak betul ni infak harta serakah. Ya Allah, ya Tuanku, kau bakarlah rumah, kau langganlah kereta, kau matilah anak, kau rugi. Bukan dongki itu maksud Dongki macam ni, ya Allah, macam mana kau bagi dia banyak harta, ya Allah,
Patutlah ya Allah dia boleh derma begitu juta, rotoi banyak. Kau bagi aku ya Allah lain banyak aku buat. Yang tu dongki tu boleh. Ya Allah macam mana nak buat ni macam ni ya Allah. Kita sakit hati mana orang tu ya Allah macam mana dia boleh derma banyak-banyak ni kan. Sekali datang tabung surau kita masuk RM1 je. Orang tu masuk RM50. Bukan sekali dua, banyak kali kita dapat. Kita dongki ni. Apa benteragah ada orang ni? Apa bisnes dia orang ni? Kita nak rotor macam dia pula. Bukan nak rotor, nak bolit. Nak rotor supaya kita boleh buat ikut macam orang tu. Itu dongki yang diharuskan. Kedua yang Allah Ta'ala beri orang tu kemahiran boleh baca Quran dan dia baca Quran tu siang malam dia baca Quran. Kita kena dongki. Macam mana aku tak boleh baca macam dia baca? Asal dia boleh banyak masuk baca Quran. Kenapa aku tak boleh baca? Kenapa masa aku kosong tapi tak boleh baca? Tak nak baca. Kita boleh dongki. Nak cerita apa tu tuan? Nak cerita kan bosai fadilat kita infak harta ni sehingga dibolehkan dongki. Kan dongki dengan cara dia lah. Dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Allah. Kemudian ayat 269 diberikannya hikmah yakni ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa mendapat ilmu yang berguna itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak dan tiadalah yang dapat mengambil peringatan melainkan orang-orang yang berakal. Saya ayat ni saya cukup suka tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ayat ni bila kita bahasan dia boleh mendatangkan fitnah pula pada kita. Ayat ni. Tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala sebut dia beri hikmah ilmu pengetahuan ni kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kata Ibnu Abbas yang dimaksudkan hikmah di sini ialah ilmu yang ada dalam Quran yang nasikhah dan mansukhah, yang menjadi pengganti dan diganti, yang muhkamah dan mutasyabihah, yang jelas, yang samar. Yang tidak saya tak nak huraikan mansukhah tu apa, nasikhah tu apa, musyabihah kan banyak masuk kita habis. Cukuplah nak beri faham ilmu yang dimaksudkan tu kata Ibnu Abbas ilmu yang ada dalam Quran, segala jenis ilmu yang ada dalam Quran. Yang halal, yang haram. Orang faham Quran, isi Quran tu. Itu maksud ayat perkataan hikmah ni. Inilah hikmah atau ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudiannya dapat pula diamalkan. Orang faham Quran, dia reti tafsiran ni, dia faham maksud itu hikmah Tuhan beri pada orang. Tapi itu pandangan Ibnu Abbas. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapat ilmu sesungguhnya telah mendapat kebajikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiada yang dapat mengambil peringatan melainkan orang-orang yang berakal. Baik tuan. Allah Ta'ala sebut hikmah ni umum, ilmu. Tapi Ibnu Abbas kata hikmah di sini adalah ilmu-ilmu yang isi dalam Quran. Ayat ni lah orang-orang yang berilmu dia mikir ayat ni tuan, dia pergi mencapai macam tu lah. Segala jenis ilmu tuan, hikmah ni bukan ada dalam Quran. Kadang-kadang tak masuk akal ilmu tu pada kita, tetapi itu sebahagian daripada ilmu yang orang beri pada manusia. Mai yasha. Itu maksud ayat. Maksud juga ayat ni, diberikannya hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Tuhan nak, dia boleh bagi macam-macam. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang dapat hikmah ilmu daripada Allah tu, faqad utiya khairan katsira. Dia dah dapat kebajikan yang cukup banyak dan tiadalah yang dapat mengambil peringatan melainkan orang-orang yang berakal. Kan? Macam-macam ilmu dalam dunia ni kita nampak tuan-tuan. Balik-balik. Kan? Pengalaman-pengalaman tu satu bentuk ilmu. Orang tua dulu-dulu mana ada sekolah tinggi-tinggi, tapi dia lebih faham pada kita. Pergi hutan ada ilmu macam ni. Pergi mancing ada ilmu macam ni. Sampai masuk hutan ni boleh makan, ni tak boleh makan, ni akan ni ada air, ni akan tak ada air. Mana dia belajar? Tak ada universiti pun dia belajar. Tapi melalui pengalaman hidup, ilmu-ilmu yang Tuhan beri kepada dia. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi orang yang ada akal dia akan dapat mengambil peringatan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan. Orang yang dapat mempertimbangkan dengan akalnya akan hukum-hukum Allah yang berupa suruhan dan yang berupa tegahan, itulah yang akan mendapat peringatan, keinsafan dan kesedaran. Tuan-tuan, cukup sekadar tu. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada
ada sesuatu yang kita boleh fikirkan sama-sama. Mudah-mudahan bila kita fikir gunakan akal ni sebaiknya dengan dipimpin oleh wahyu, akan lahir lagi banyak kebaikan-kebaikan dalam diri kita, mudah-mudahan insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita berhenti ni? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kok ada? Kok tak ada, kita berhenti kat sini. Allahu akbar. Tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصبر.